Baik, seperti yang telah kita janjikan Hani Ya. dan juga Auda penonton sekalian, sekarang kita bersama dalam sesi wawancara kita dan kali ini kita memperkatakan mengenai dengan indahnya seni khat dan narasumber kita di studio pada pagi ini itu bersama dengan Yang Mulia Tuan Alumsa Nur Azmin bin Haji Ali Omar merupakan pemenang kategori terbuka pertandingan seni khat peringkat kebangsaan sempena sambutan Hari Guru yang ke-33. Kita ucapkan selamat datang dan Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Tuan? Alhamdulillah sihat. Syukur Alhamdulillah. Ya. Baik, seorang pemenang kategori terbuka pertandingan seni khat peringkat kebangsaan semasa sambutan Hari Guru ke-33 ingin mengetahui ni dengan lebih lanjut mengenai dengan seni khat ini. Tapi sebelum itu Tuan, bagaimana kalau Tuan perkenalkan diri dan ceritakan sedikit tentang latar belakang Tuan sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut mengenai dengan seni khat ini. Silakan Tuan. Terima kasih. Saya mula berkecimpung dalam seni khat ini sejak dari sekolah sebenarnya, tapi masih dalam tahap asas belajar, belum disertai dengan minat lagi yang mendalam. Kemudian apabila sudah saya bekerja ya, dan start tahun 2010 saya mula bergiat dalam sepenuh masa ataupun profesional dalam seni khat ini 2010 setelah saya menjawat jawatan jurutulis Jawi. Kemudian dari sana saya penuh sudah menulis Jawi. Sebelum itu cuma saya seorang guru agama, mengajar dan ada masanya baru menulis. Jadi masa yang terluang digunakan untuk mendalami, mempelajari seni khat ini ya. Jadi Tuan, apakah pencapaian Tuan sendiri mungkin dapat Tuan kongsikan bersama dengan penonton tadi sepanjang Tuan menjadi seorang penulis khat ini? Sepanjang berkecimpung dalam seni khat ini terlalu banyak pengalaman lah. Contohnya pengalaman dalam pencapaian, saya seringkali menyertai perduan, aktif menyertai perduan zaman-zaman pertengahan adalah sering juga mendapat anugerah macam juara, naib juara Seguhati, selalulah bertukar setiap tahun. Dan pernah menyertai pertandingan di luar Brunei, contohnya ASEAN, tapi cuma tidak dapat apa-apalah. Dan pernah juga mendapat anjuran Khat Borneo Seguhati nomor 5. Dan tahun 2017 saya pernah dilantik menjadi hakim peringkat ASEAN dan menyampaikan ceramah di anjuran terbuka Sabah sana. Dan seringkali juga mengadakan diberi kepercayaan untuk menyampaikan bengkel dan menjadi pelicit adalah. Ya, jadi Tuan mempunyai pengalaman yang begitu luas dalam seni khat ini. Jadi sebenarnya kita ada beberapa paparan gambar mengenai dengan seni khat yang telah pun dihasilkan oleh pihak Tuan. Sebenarnya ingin mengetahui dari mana datangnya idea tersebut dan sebagainya. Jadi kita saksikan bersama, ini antaranya. Jadi mungkin Tuan boleh berikan huraian mengenai dengan hasil karya tersebut. Silakan Tuan. Selalunya untuk menghasilkan setiap karya, ia mengikut satu imajinasi kita ni dan kehendak apa. Contohnya kalau ada tempahan orang minta buat contoh nama ataupun ayat, ikut kehendak ia mau bentuk macam mana dan macam mana desainnya tu. Selebihnya kalau macam membuat ayat tu standard sajalah, mengikut bulat biasa saja. Sekarang kalimah Bismillahirrahmanirrahim dan dilakarkan dalam bentuk peta negara Brunei Darussalam. Saya baru perasan ini sebetulnya. Jujur, saya baru perasan ia berbentuk peta kedudukan negara Brunei Darussalam ya. Ya, dan seterusnya ada lagi ni Tuan. Jadi mungkin Tuan boleh menguraikan idea di sebaliknya. Ya. Seterusnya sebenarnya yang map tadi itu ada, saya sudah menghasilkan dalam lima karya bentuk map yang sama.
Satu tadi Bismillahirrahmanirrahim dan Brunei Darussalam, Subhanallah dan banyak lagi zikir lah. Menandakan itu negara tadi Brunei negara zikir. Ya. Dan jika mungkin dapat dijelaskan antara paparan yang berikut ini dan yang tadi yang berbentuk peta ataupun map negara Brunei Darussalam itu ukurannya berapa ukurannya tu? Ukurannya kalau dalam kertas selalunya berukuran A3 dan paling besar dibuat ukuran dinding lah macam. Ya dihias dengan kaca ada patut ada kesan pantulan cahaya tadi ya. Kalau yang sebentar tadi bentuk jari tangan tungkat ajaib bentuk arah panji-panji Brunei. Sana ayatnya berbunyi arah apa? Ad-Daimun Al-Muhsinun Bil Huda. Moto tempat panji-panji Brunei. Ya, sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah yang terdapat di panji-panji di bendera negara Brunei Darussalam. Dan kita ada imej yang ketiga pula antara hasil karya seni khat dan seterusnya yang ini terdapat bingkai di sekelilingnya. Jadi mungkin tuan boleh mengungsikan yang ini pula dengan warna ada corak di sana berwarna hijau pula. Jadi mungkin tuan boleh mengungsikan. Yang ini ada bentuk yang spesifik lah macam tadi tangan. Ini cuma free design. Ia hanya untuk memenuhi kehendaan lah. Permintaan. Sebenarnya banyak lagi desain-desain ataupun reka bentuk yang saya hasilkan. Bunga macam bunga banyak lagi lah. Keris untuk atau cuma untuk menarik minat masyarakat tadi dalam seni khat Jawi. Itu salah satu usahalah untuk menarik minat masyarakat di Brunei. Mungkin kalau boleh diceritakan sedikit bagaimana tentang proses pembuatan seni khat tersebut. Jika dibandingkan dengan 3 paparan gambar tadi, yang mana lebih rumit sebetulnya tuan? Yang lebih rumit yang pertama sekali. Yang pertama sekali lah. Yang peta Brunei. Yang peta Brunei. Saya selalu menghasilkan selalunya kalau bersifat image ataupun gambar, ya semua diambil kira kaedahnya. Dan reka bentuknya tu Indah mengambil macam outline-nya tu Indah makaya semua mengikut ukuran huruf yang bersesuaian lah. Pasal di sana kadang-kadang ada orang menghasilkan di luarnya outline, dalamnya ya dibuatnya Jawi untuk memenuhi ruangan tu kan. Saya tidak, semua diambil kira lah. Pasal kadang-kadang bagi saya sendiri seni khat ni kalau sudahnya ia menjadi ya satu kepuasan arah diri seseorang lah. Jadi mungkin boleh diceritakan prosesnya. Adakah secara digital ataupun dibuat secara manual ni tuan? Kalau boleh menggambarkan prosesnya dari permulaan ianya dihasilkan. Keseluruhannya ia semua manual. Tulis tangan, ia dilakar beberapa kali, ditulis. Kemudian apabila sudah ia jadi, baru ia dibuat digital, kadang-kadang dibuat arah baju. Terpulanglah di macam mana kita menghasilkan dan ikut permintaan je selalunya. Ya, dan kalau dilihat tadi seperti ada holografik tu. Bagaimana membuat tu tuan? Kalau mula-mulanya ditulis secara manual dengan alat-alatnya, bagaimana ia boleh ada kesan-kesan holografik seperti yang tertera menerusi imej yang pertama tadi? Ya diedit dengan program komputer lah. Jadi pada mulanya manual lalu ditransfer ke aplikasi software komputer. Jadi itu menarik tapi sekali. Selalunya kalau yang lebih bernilai yang asli yang manual tak. Itulah yang nambah nilai. Sebenarnya sebelum kita ni mengetahui dengan apa yang akan kita ni perlihatkan nanti, sebelum menarik minat para penonton, ingin mengetahui dari segi tuan sendiri, dari perspektif tuan, apa sebenarnya yang menarik minat tuan untuk mendalami lagi seni khat ini? Sebenarnya dari dulu saya bukan seorang penulis seni khat. Saya lebih berminat melukis. Tapi apabila saya sudah berada dalam
guru agama. Jadinya saya rasa benda tu Timbul dengan sendirinya. benda tu penting untuk kerja saya. Dan apabila didalami semakin minat dan seni khat ni ya masa tu ya belum ramai lagi orang berkecimpung dengan serius lah. Macam lukis ya sudah banyak kan. Jadinya seni khat masa tu belum ramai, jadinya saya fokus ke seni khat. Kalau dapat tahu permulaannya pada tahun bila tu Tuan? Tahun 90-an lah. Tapi fokus benar-benar mendalami dalam 2007-2008. Jadi kalau di negara Tani sendiri ini ya, sebelum ini mungkin ada idola ataupun mungkin guru tempat Tuan sendiri mempelajari seni khat ini, nyorang untuk bertanya dengan lebih dekat lagi siapa agaknya tu. Mungkin dapat diceritakan sedikit latar belakang tersebut. Kalau dari segi idola ataupun guru lah tempat selalu berbincang orang Tani sendiri ya. Belajar. Saya lebih cenderung pada Tuan Haji Sabtu bin Haji Surat. Saya punya idola. Dan masih lagi menghasilkan seni khat ni ya? Masih pasal beliau masa ni sibuk menghasilkan mushaf Al-Quran. Jadi yang terbaru hasil karya daripada Yang Mulia Tuan sendiri, apa yang telah dihasilkan yang terbaru ini? Mungkin dapat diceritakan. Yang terbaru dalam bulan Disember ni ialah Dhamma ke bawah Duli untuk jambori di Tutong. Yang baru-baru ini diadakan ya, musim percutian sekolahan ya. Itu yang paling terbaru lah. Yang terbaru ya. Nanti akan dapat kita saksikan bersama nanti hasil karya tersebut ya. InsyaAllah nanti akankan para penonton sekalian untuk menyaksikan bagaimanakah hasil terbaru seni khat tersebut. Ya, bagaimana kalau kita berehat seketika, kita akan mengetahui dengan lebih lanjut selepas ini, Auda. Kembali bersama kami dan kita bawakan ke ruang karya kita pada pagi ini dalam pagi, dan seperti yang telah pun dijelaskan oleh tetamu kita tadi bahawa beliau telah menghasilkan baru-baru ini penghasilan beliau, baik kita kongsikan bersama ya Hani. Ini dia hasil daripada yang telah dicipta oleh tetamu kita tadi. Sempena Jambore baru-baru ini diadakan ya. Ini dia Auda, begitu indah sekali, dan di sini telah pun ditanda tangani oleh Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan sendiri ketika telah berkenan berangkat ke acara Jambore yang baru-baru ini diadakan ya. Ini adalah yang terbaru ya. Ini adalah yang terbaru. Jadi mungkin Tuan boleh mengongsikan mengenai dengan idea di sebalik karya yang telah pun dihasilkan tersebut. Reka bentuknya ini adalah dom Jami Asah Serbogia. Dan idea itu sendiri daripada Tuan sendiri ya. Idea tersebut untuk membentuk dom masjid tersebut ya. Dengan ayat yang telah pun disampaikan. Baik, kita ni akan menunjuk cara bagaimana caranya untuk menghasilkan karya seni khat ini. Tapi sebelum itu mungkin Tuan boleh mengongsikan apa antara alat-alat yang diperlukan ni Tuan. Okey, selalunya alat yang digunakan tradisional macam contoh buluh dan dakwat. Dalamnya ada senar benang ataupun kain yang halus. Selalunya kami menggunakan benang sutra agar lebih lembut dan meresapkan. Jadinya selepas itu disimpan dakwat untuk ia meresap dan mengontrol dakwatnya itu. Dibuat sendiri ya? Dibuat sendiri. Sutra tersebut dimasukkan sendiri. Dimasukkan sendiri. Baik, silakan. Ya, menggunakan dakwat, buluh, dakwat. Buluh khas ya untuk membentuk ini ya. Sutra juga dan benang. Benang sutra maksudnya. Akan melakarkan. Apakah yang akan dilakarkan akan kita ikuti bersama menggunakan dakwat berwarna hitam yang telah pun dibancuh terlebih awalnya. Jadi sebetulnya Hania, apabila kita perhatikan memang seni khat ini memerlukan satu kesenian ataupun orang
bakat semula jadi yang Allah berikan kepada Tania tu Hani ya, sangat sukar untuk dimiliki oleh ramai orang sebetulnya. Memerlukan ketekunan dan kesabaran, betul. apatah lagi apabila petani menghasilkannya dengan cara yang sebenar, menggunakan cara manual, bukan secara digital. Ini secara spontan ya, beliau menghasilkan Hani ya, melakarkan sesuatu mengikut idea yang telah pun sebetulnya digambarkan menerusi minda beliau sendiri. Sudah tergambarkan apa yang akan dibentuk. Mungkin yang masih rahsia bagi kita, tetapi sudah tergambarkan oleh saya nampak kita. huruf Ra. Ya. Mungkin apa ya? Ya, saya pun sudah mengagaknya, sudah rasa-rasa dapat mengagak apa yang akan dihasilkan. Mungkin penonton boleh memberikan andaian tersendiri apakah yang akan dihasilkan nanti. Tetapi ini secara real time, secara langsung kita bawakan bersama dengan tetamu kita Yang Mulia Tuan Alom Sanur Azmin bin Haji Ali Omar, lakaran karya seni khat yang dibawakan khas untuk rampai pagi dengan menggunakan kaedah secara manual dan telah pun diterangkan tadi antara alat-alat yang diperlukan. Sebenarnya saya ijabkan bertanyakan soalan ni, boleh ke Indah? Boleh ke Indah dituan? Boleh. Boleh ha? Indah mengganggu? Tidak. Okey, baik. Silakan. Soalannya ni tuan, apa jenis kertas yang digunakan? Ini kertas yang khusus. Namanya warak mukahar. Kerana kertas ini ia tahan menurut pakar yang sudah di Timur Tengah. Ya. Tahan dalam 100 ke 300 tahun. Maksudnya tahan dari segi indah di usia. Tapi kalau ditunda masih boleh terbakar lah. Jadi kertas khas. Marakar. Ia diawet dengan telur, dengan kanji. Apa namanya tadi? Warak mukahar. Warak mukahar. Warak makahar. Ya. Okey. Dan kertas warak makahar ini apakah ianya mempunyai bentuk ataupun saiz yang berbeza-beza tuan? Ada mungkin lebih besar daripada ini? Ya lebih besar lagi dalam saiz A0. Ini yang sudah dipotong-potong mengikut. Jadi ini kertas yang sama digunakan sewaktu jambori tersebut ya? Sama. Dan semasa pertandingan pun sama juga. Pertandingan yang telah pun dimenangi oleh Tuan sebagai pemenang kategori terbuka pertandingan seni khat peringkat kebangsaan sebenarnya sambutan Hari Guru ke-33. Begitu menarik sekali kita ni cuba mendalami secara basicnya lah untuk hari ini bagaimana seni khat ini dihasilkan dengan cara sebegini. Dan menggunakan dakwat, kadang-kadang ada yang menggunakan pelbagai jenis warna ni, kadang-kadang ada yang menggunakan canvas dan sebagainya. Tapi baru diketahui rupanya dengan menggunakan kertas yang sebegini adalah cara supaya ianya tidak dimamah masa. Betul, dimamah usia. Jadi kita yakin juga ini ya, kalau dulu-dulu mungkin menggunakan kulit kayu atau yang seumpamanya ataupun mungkin daripada kulit binatang ya, dulu kalau dulu zaman dulu. Zaman purbakala. Kalau ini pula kertas khas ya. Dan juga dipelbagaikan boleh di-digitalize seperti apa yang telah pun dikongsikan tadi menerusi paparan image yang telah pun kita. Sekarang sudah dapat kita ni tangkap apa yang akan dapat tadi agak ya, apa yang akan dihasilkan. Mim, Fa. Kira-kira. Yang belum lagi bertitik. Jangan dulu. Jadi rahsia ya. Jadi teruslah Ketani menguji kembali bagaimana dengan kebolehan Ketani membaca huruf-huruf Jawi. Perkataan-perkataan Jawi. Pastinya inilah jua cara untuk Ketani mendalami seni. Antara seni yang diajar
oleh nenek moyang Ketani, memandangkan di negara Brunei Darussalam juga Ketani masih lagi menggunakan huruf dan juga perkataan Jawi ini. Kalau Ketani melihat di sekitar Bandar Seri Begawan, di seluruh negara sebenarnya, di negara Brunei Darussalam, kalau Ketani melihat gedung-gedung perniagaan dan sebagainya, akan Ketani nampak tulisan-tulisan Jawi yang tertera di bangunan-bangunan kerajaan dan juga bangunan-bangunan swasta. Itulah menariknya, di negara Brunei Darussalam tetap menerapkan tradisi warisan di negara ini. Warisan huruf-huruf dan juga warisan Ketani membaca perkataan-perkataan Jawi. Betul sekali. Indah sekali Hania jika kita perhatikan, padahal menggunakan terus saja, maksud saya secara spontan saja, dan menggunakan sebatang buluh yang telah diraut khas untuk menghasilkan lakaran ini. Jadi sementara tetamu kita Tuan Alomsan Nur Azmin menghasilkan, telah pun dapat kita ni agak apa yang akan dihasilkan, rampai pagi. Rampai pagi dalam bahasa Jawi. Menutup tirainya untuk hari ini. Auda, terima kasih kami ucapkan kepada bis kita yang telah menyaksikan bersama kami dan juga telah berpartisipasi dalam menjayakan rampai pagi untuk pagi ini. Hani. Ya, syukur alhamdulillah kita sudah berada di penghujung rancangan. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan pada Yang Mulia Tuan Alomsan Nur Azmin bin Haji Ali Omar, masih lagi dengan rekaan karya seni khat dan telah pun mengongsikan sebentar tadi antara perjalanan beliau dan juga apa yang menarik minat beliau mengenai dengan seni khat ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Oleh itu kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.